Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ij'al Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar mu'allimna minhu ma jahilna wa dzakirna minhu ma nusina waj'alhu hujjatan lana wala alaina. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'unahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wa ba'. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucapkan lafaz syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, petang ini, kita masih lagi dikurniakan nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Dan di kesempatan ini, seperti mana yang dimaklumkan, insya-Allah kita akan sambung perkongsian kita bersama daripada sebuah kitab karangan Dr. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu taala, pada kitabnya Ma'aqasus Sabiqin fil Qur'anil Karim. Dan hari ini kita akan masuk satu tajuk ataupun kisah yang baru. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dikurniakan kefahaman yang baik dan menjadi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Sebagaimana tujuan penceritaan dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab ini, pada permulaan kitab disebutkan ada tiga hadaf ataupun tujuan. Yang pertama adalah la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Orang yang mendengar
ataupun orang yang membaca tadabbur Al-Quran, dia mestilah berfikir, menggunakan akal untuk menggerakkan aktiviti akal itu dengan berfikir. Itu fungsi akal. Dan yang kedua adalah untuk tetapkan pendirian orang yang membaca, walaupun khusus kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ia juga umum kepada kita semua, para da'i, para asatizah dan sesiapa sahaja di kalangan orang awam. Apabila mendapat satu permasalahan ataupun musibah, maka kita kena sabat, tetap pendirian, tidak menyerah diri dan sebagainya. Itu yang kedua, tujuan yang kedua. Dan yang ketiga adalah ibratul li ulil albab, pengajaran bagi mereka yang berfikir, mereka yang matang berfikir, ulil albab, ulil albab. Sebab itulah di dalam Al-Quran, Syekh Salah pernah menyebut bahawasanya kisah-kisah dalam Al-Quran, dia adalah 1/3 daripada Al-Quran. 1/3 ini dirakamkan oleh Al-Quran sendiri pada surah Al-Fatihah. 1/3 yang pertama daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Ayat pertama sehingga ayat keempat menerangkan tentang akidah, tentang tauhid. Dan kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia berkaitan tentang ibadah, fiqh, syariat. Dan yang ketiga adalah 1/3 yang terakhir adalah tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah supaya mendapat jalan yang lurus. Kita tahu jalan yang lurus iaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ayat 6 dan ayat ke-7. Ini adalah 1/3 tentang penceritaan dalam Al-Quran. Maka surah Al-Fatihah sangat lengkap, sebab itulah dinamakan Al-Fatihah, pembuka Al-Quran, yang membuka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ummul kitab ataupun ummul Quran ataupun as-sab'ul mathani. Baik. Dan hari ini kita sama-sama tadabbur pada muka surat, siapa yang ada kitab, muka surat 200 insya-Allah. Penceritaan kita hari ini tentang kisah dua orang putera anak Nabi Adam, Adam alaihissalam. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 27 sehingga ayat 32. Baik. Kita kira semua dah makruf tentang cerita anak Nabi Adam.
daripada sekolah rendah lagi kita dengar, betul. Tapi ada mungkin kita tambah ilmu-ilmu yang baru ataupun cerita yang sahih yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ataupun hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kisah yang kita makruf, kisah putera Adam alaihissalam, tentang jenayah pertama, jenayah pembunuhan yang pertama yang berlaku di muka bumi, setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa turun ke bumi. Maka mereka berjumpa dan melahirkan generasi-generasi anak Nabi Adam, generasi anak Nabi Adam. Dan itulah permulaan asal manusia di muka bumi, lahirnya nasab-nasab ataupun seperti kita lah sekarang. Maka Nabi Adam dikenali sebagai Abul Bashar, ayah kepada keseluruhan manusia. Maka ayah kita semua sama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Mak kita pun sama, iaitu Hawa. Baik. Kemudian ketika itu memang tak ada orang. Kemudian lahirlah berpasangan-pasangan, lahirlah berpasang-pasangan. Cerita ini yang kita makruf lah, cerita ini yang kita makruf. Jadi nanti kita akan tengok sama-sama. Dan syariat ketika itu untuk kahwin sesama, mungkin lahir kembar, maka dia akan kahwin silang. Kahwin silang, syariat ketika itulah, sebab tak ada orang lagi, tak ada orang lagi. Baik, sama-sama kita tadabbur ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Kita berhenti sampai situ dulu. Dan ceritakanlah kepada mereka tentang berita putera Nabi Adam alaihissalam dengan benar, dengan benar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan utlu. Utlu fi'il amar, perintah, dan dia punya fi'il madhi dia adalah tala. Tapi apakah perbezaan antara tala dan qara'a? Iqra. Iqra fi'il amar, mufrad madhinya adalah qara'a, dan masdarnya adalah qira'ah, dan tala masdarnya adalah tilawah. Di dalam Al-Quran tidak ada dua kalimah yang sama maksudnya di dalam Al-Quran lah. Walaupun terjemahannya lebih kurang sama sebenarnya. Membaca, bacakanlah, bacakanlah kalau fi'il amar. Iqra, seperti mana surah Al-Alaq, Iqra, wahai Nabi baca. Tapi apakah beza? Dia ada perbezaan antara Iqra dan utlu, qara'a dan tala. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca, seperti mana Jibril turun supaya Nabi Muhammad membaca. Iqra. Iqra ni dia membawa fahaman yang mudah dan sekadar membaca sahaja. Iqra. Iqra, baca mudah. Pada awalnya Nabi pun susah nak membaca. Ana biqari. Aku tak erti membaca, aku tak pandai membaca. Dan Al-Quran adalah kitab yang mukjizat. Dia gerbang untuk kita mempelajari ilmu. Sedangkan budaya beragama ketika itu supaya manusia jangan berfikir, jangan mengkaji, jangan banyak bertanya. Tetapi Allah turunkan supaya kita membaca. Iqra, membaca. Dia adalah pembukaan kepada untuk menimba ilmu, gerbang. Itu gerbang, itu membaca. Sebab itulah interaksi, 3 interaksi yang diceritakan ataupun untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah yang pertama Iqra, qiraah, membaca. Tapi dia membaca sekadar membaca sahaja. Walaupun umat Islam hari ini, hatta orang Melayu, kita bukan orang Arab, tapi umat Islam di Melayu, di tanah Malaysia sendiri suka membaca Al-Quran, walaupun kadang-kadang dia tidak memahami apa yang dibaca. Itu dimaksudkan dengan qiraah, Iqra. Tetapi next step adalah utlu, bacalah, maksudnya dengan kefahaman maknanya, kefahaman maknanya. Sebab itulah kalau kita betul-betul nak khusyuk di dalam solat, di dalam baca Al-Quran,
kita kena tahu makna-maknanya supaya kita menjiwai. Betul tak? Kan? Kita kena menjiwai apa yang kita baca. Takkan kalau kita fikir pun, takkan kita baca tapi kita tak nak faham apa yang kita baca. Kita mesti nak rasa faham apa yang kita baca, betul? Hatta dalam solat, kita solat beberapa tahun daripada awal balik ke, kita diperintahkan untuk solat mungkin 7 tahun ataupun bawah lagi. Kita kena faham membaca apakah yang kita baca dalam solat. Allahu Akbar, Al-Fatihah tu apa maksudnya. Maka dari sekaranglah kita mula untuk faham apa yang kita baca. Dia perlu. So tala ni membawa kepada membaca, memahami dan mengamalkan. Ada 3. Itu dimaksudkan dengan tilawah. Dan step yang ketiga adalah tahfiz, dengan menghafaz Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takkanlah kalau kita nak hafazan ni adalah hafalan ayat Quran adalah wasilah untuk kita memahami Al-Quran, supaya mudah untuk kita membawa mana-mana dalil untuk kita praktikkan. Kiranya kalau kita ingin cepat sekadar hafal, terus ingat apa yang sekiranya ada permasalahan yang berlaku, kita terus ingat dalil-dalilnya. Tak perlu untuk buka Al-Quran dah. Ini tahfiz, hafazan, kena hafaz. Kemudian itu dimanakan utlu. Sebab itulah dalam Al-Quran diperintahkan untuk solat, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah. Kalau tak silap surah Al-Kabut ayat 45. Boleh cek balik lah. Sekejap, kena cek. Baik. Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah. Allah menggunakan perkataan utlu, bacalah dengan kefahaman sebelum kita menunaikan solat. Lepas tu baru wa aqimis solah, betul tak? Maka dituntut kepada kita untuk siasa faham apa yang kita baca. Dan umat Islam ataupun hatta orang Malaysia pun suka membaca Al-Quran walaupun dia kurang faham apa yang dibaca. Dan membaca Al-Quran melahirkan ketenangan, dan dia tak akan baca dalam satu huruf saja atau satu kalimah. Contohnya nun, lepas tu dia stop terus. Tidak. Bahkan dia akan terus membaca satu muka ataupun paling kurang satu surah, surah yang pendek dan sebagainya. Ini adalah tuntutan utlu, membacalah dengan kefahaman. Kemudian watlu alaihim naba'a abnai adam bil haqq. Naba'a, kita pergi detail sikit sebab tafsir ataupun tadabbur, supaya kita betul-betul jadi pencinta Al-Quran, pencinta Al-Quran, supaya kita faham apakah yang dimaksudkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menerangkan ataupun menggunakan lafaz naba'a, an-naba'. Apakah ayat yang sama lebih kurang? Berita ataupun beritalah. Ayat dalam bahasa Arab adalah khabar. Khabar ni pun berita, tetapi ada perbezaan dalam Arab. Maka kita kena kembalikan maksudnya dengan konsep Al-Quran. Jangan pandai-pandai sama-sama samakan. Walaupun terjemahan Melayu dia sama, berita, tapi ada tersiratnya. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Setiap huruf, setiap baris itu ada mukjizatnya, ada terjemahannya sendiri. Sebab itulah kaedah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Semakin bertambahnya binaan satu kalimah, huruf dan sebagainya, baris pun, maka bertambahlah maknanya. Naba'a, beza naba'a dengan khabar adalah sekiranya khabar, Syekh Salah menyebut di dalam kuliah tafsir surah Al-Kahfi di YouTube ada cerita tentang apa beza naba'a dengan khabar. Khabar ni dia membawa khabar berita yang tidak terlalu penting.
tak muhim, tak, bukan penting sangat, dan dia boleh jadi benar ataupun dia boleh jadi tipu. Qad yakunu sadaqan wa qad yakunu kadhiban. Boleh jadi benar, boleh jadi tipu, dusta. Ini khabar. Sebab itulah surat khabar kadang-kadang dia boleh membawa berita yang tak penting, tiba-tiba cerita tentang benda yang tak penting pun sebenarnya. Dalam media pun sama, cerita-cerita ataupun kadang-kadang benda itu dusta, fitnah dan sebagainya. Itu khabar. Adapun naba'ah, berita yang sangat penting, seperti sangat penting lah, seperti penting dan confirm benar, yakin benar. Sebab itulah naba'an kita pun panggil nabi, membawa berita yang penting. Dalam ayat yang lain, amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang berita yang sangat penting. Maka ini terjemahan Al-Quran yang sebenar. Baik. Kemudian naba'a bnai Adam bil haqq, ibnai Adam, dua orang putera Nabi Adam alaihissalam. Kebiasaan kita dah selalu dengar nama Nabi Adam, nama anak Nabi Adam alaihissalam. Siapa nama dia? Qabil dan Habil. Hatta dalam terjemahan mushaf yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu pun ditulis siapa nama Nabi Adam, nama anak Nabi Adam, dalam kurungan Qabil dan Habil. Tapi itu sebenarnya adalah Israiliyat di dalam Al-Quran, di dalam hadis sahih atau hatta hadis maudhu' pun tidak ada perkataan kalimah Qabil dan Habil. Ini yang kita kena tahu. Itu adalah Israiliyat yang direka-reka lah oleh Yahudi. Baik. Tapi kita tidak menolaknya sekiranya bertentangan secara total. Maka kita sekadar tawakuf, la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Baik. Dua orang putera Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia, menyuruh Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kisah dua orang anak Nabi Adam alaihissalam dengan benar, bil haqq. Al-Quran adalah kitab yang paling benar. Al-haq ni maksudnya adalah as-sahih, as-sawab, al-yaqin, sangat benar, sangat pasti. Sebab itulah dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami ceritakan tentang kisah dengan berita yang benar, bil haqq, bil haqq. Dan al-haq tu, benar itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbik. Maka tuduhan-tuduhan yang mengatakan Nabi Muhammad SAW suka menceritakan cerita yang dongeng, cerita yang karut dan yang mitos, maka ini adalah tuduhan yang salah lah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya aku yang turunkan Quran ni kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Baik. Kenapa Allah gunakan nahnu? Ini pun ada perbahasan yang ditentang oleh orientalis ataupun orang yang anti Al-Quran. Kata kenapa guna nahnu, sedangkan Allah itu esa. Umat Islam percaya itu esa, Allah itu esa. Betul. Tapi jangan kita samakan nahnu kita dengan nahnu yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu di sini adalah dia bagi kepada dua. Dia ta'zimu li nafsi, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ta'zimu li sya'ni, ta'zimu sya'ni. Nahnu ni domir orang panggil domir, lupalah domir apa, tapi dia memang untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'zimu sya'ni adalah menceritakan bahawasanya apa yang Allah sampaikan benda yang besar, benda yang sangat penting. Ta'zimu sya'ni, benda yang serius, maka kita kena ambil. Baik. Maka siapa yang percaya, siapa yang tak percaya ataupun siapa yang ragu-ragu dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, hatta
perkara-perkara yang disampaikan oleh Al-Quran, walaupun dia berpuasa, walaupun dia solat, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalam Nabi, tapi di kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita perasan dalam Al-Quran, sebelum Allah menceritakan secara detail, secara tafsil penceritaan dalam Al-Quran, Allah akan memberitahu khabar ataupun manhaj qasasul Quran itu sendiri. Cerita yang benar, cerita yang penting dan sebagainya. Itulah tentang manhaj qasasul Quran ni dalam Al-Quran, supaya mana kita menceritakan kepada orang lain dengan cerita yang benar. Ini adalah manhaj qasasul Quran ni. Baik. Kemudian barulah kita masuk kisah id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam taqabbal minal akhar. Ketika mana mereka berdua diminta untuk mempersembahkan korban. Korban apa kita tak tahu, wallahu a'lam. Sama ada makanan dalam kitab Syekh Salah menyebutkan, kita pun tak tahu korban apa yang dibentangkan. Tapi yang kita selalu dengar, si Qabil ni dia seorang yang ada profession dia sendiri. Si Habil dia ada profession sendiri, sama ada ziraah, pekebun ataupun menjaga haiwan-haiwan. Kemudian kita pun sebenarnya tak tahu dia bentangkan apa, makanan itu apa. Dalam Quran tak ada sebut. Dia sekadar mempersembahkan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena sembahkan korban? Kerana berlaku khilaf, berlaku perselisihan di antara mereka berdua. Khilaf apa? Khilaf apa pun kita tidak tahu apakah khilaf yang berlaku. Tetapi dalam Israiliyat, di dalam Israiliyat ada menceritakan khilaf yang berlaku adalah berkaitan tentang perebutan untuk kahwin silang. Qabil mempunyai pasangannya kembarnya kurang cantik. Habil mempunyai pasangan cantik. Jadi Habil ni dia nak kahwin dengan saudaranya yang kembar itu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kahwin silang. Maka ini khilaf yang berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya sembahkan korban. Ini dalam Israiliyat. Dalam Israiliyat. Tapi Syekh Salah tidak menyebutkan khilaf, tidak menyebutkan apakah yang dipersembahkan, yang dikorbankan, sama ada makanan ataupun apa-apalah, tidak disebutkan. Baik. Dan sebab itulah dalam cerita ini Ibni Adam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan watak siapa nama Nabi Adam, anak Nabi Adam. Sebab itulah dalam penceritaan Al-Quran, sekiranya tidak disebutkan watak itu siapa, maka kisahnya akan berulang sehinggalah hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengajar kita supaya menghukum orang itu atau menghukum siapa-siapa pun, jangan tengok kepada nama dia, tapi tengok kepada amalan yang dibuat. Kufur dia macam mana, degilnya macam mana, kan? Sebab itulah hukum orang yang tidak solat sepatutnya adalah mengajak dia solat, mengajak dia pergi solat. Sebelum kita menghukum dengan hukum fiqh, maka kita kena berhukum dengan hukum dakwah. Kita ajak dia. Ini apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Baik. Jadi apakah punca dan sebab ataupun sebab hasad dengki yang berlaku, kan? Kemudian diterima salah seorang sahaja, di kalangan dua orang anak Nabi Adam. Maka berlakulah hasad dengki. Dan hasad dengki ini tidak lain tidak bukan munculnya daripada godaan syaitan. Sebab itulah dalam Al-Quran, ketika mana iblis telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia keluar, apakah yang dia janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
Ni janji. Sebab apa? Allah perintahkan supaya iblis sujud kepada Nabi Adam, tetapi dia ingkar. Iblis daripada kalangan jin. Iblis sakana minal jin. Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis sakana minal jin. Ada manusia, ada malaikat, ada jin. Dia cemburu. Dia cemburu. Sebab itulah penceritaan kisah dalam Al-Quran, jenayah yang pertama dalam Al-Quran adalah jenayah pembunuhan, ataupun kekufuran yang pertama dalam Al-Quran menceritakan tentang liberalnya iblis. Liberalnya iblis, ingin terbuka, tak nak dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ingin kehendaknya sendiri. Sebab itulah liberalnya adalah induk daripada semua ideologi, dan diturun setelah dia liberal, tak nak terikat dengan apa-apa ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan individualisme. Individualisme. Dia kata apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia sifat keakuan. Aku lebih baik, aku lebih baik. Ini yang kita kena elakkan. Kemudian daripada sifat individualisme itu lahirlah materialisme, kebendaan. Mengukur sesuatu perkara itu dengan benda. Sebab apa? Sebab apa dia katakan aku lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni diciptakan daripada api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Api lawan tanah, mestilah api menang secara logik akalnya. Tetapi Allah memberi markah kafir kepada iblis. Dan perkataan iblis ni iblis asalnya daripada balasa. Balasa ni apa maksudnya? Dia asalnya labisa. Labisa ni memakai, betul? Memakai. Jadinya labisa ni memakai, menutup perkara yang terbuka, yang nampak buruk. Sebab itulah kita memakai daripada tutup aurat, menutup aurat. Ini dinamakan labisa, daripada menutup, maksudnya perkara baik menutup perkara yang jahat. Ini labisa. Tetapi balasa ni adalah daripada jahat menutup perkara yang baik. Dia terbalik, kontra. Faham tak? Labisa dan balasa. Labisa dia menutup perkara yang buruk, menutup aurat, kan? Menutup aurat lah, yang terbuka-buka tu labisa. Tapi balasa ni dia menutup perkara yang baik. Asalnya jin ni baik. Jin ni, iblis ni baik asalnya. Tapi iblis sakana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia fasik kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah, kalau kita tahu, jin ni dialah paling alim, paling kuat beribadah. Tapi dengan satu perkara je, dia terus ditutup dengan kebaikan yang dia pernah buat sebelum ini, terus menjadi jahat. Terus menjadi jahat. Itulah balasa. Maka dinamakan iblis. Baik. Itu permulaannya, hasad dengki je. Hasad dengki. Kemudian dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayatnya, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dengan sebab kamu menyesatkan aku, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kau dah hukum aku sesat, wahai Allah. Apa yang dijanji, la'aqudanna lahum, aku akan pastikan mereka ni berpaling daripada siratakal mustaqim, daripada jalan kamu yang lurus. Daripada jalan kamu yang lurus. Ini janji iblis, janji syaitan. Ayat seterusnya tak ingat apa ayat dia, tapi mafhumnya dia akan sesatkan anak Nabi Adam daripada kiri, kanan, depan, belakang. Boleh tengok ayatnya, surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat ke-17 itu. Maka bermulalah hasad dengki. Dan hasad dengki ini bukan semata-mata dalam dirinya sahaja, maka dia akan lahirkan dendam. Dia tidak rasa ingin dia seorang je berdosa, maka dia akan menghasut orang, supaya menarik orang supaya ada hasad dengki juga. Maka sebab itulah dia menghasut anak Nabi Adam alaihissalam, supaya untuk membunuhnya, membunuh saudaranya yang diterima korban. Baik. Sebab itulah dia hasad, mula-mula daripada hati, melahirkan dendam untuk menyesatkan orang lain. Kemudian idqaraba kurbanan, kurban.
kita bahas sekali lagi. Korban daripada asal koruba, dekat, koruba, tapi ditambahkan alif nun untuk menggambarkan tambah dekat, sangat dekat, banyaknya dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah korban ni bukan semata-mata yang kita faham sembelih, penyembelihan, tapi dia adalah amalan yang kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita nak Allah SWT, kalau kita nak tenang, nak mendapat jawapan ataupun kita ada masalah sesuatu, kita kena dekatkan diri kita. Contoh kalau kita ambil situasi seorang pekerja dengan majikan, kita ada masalah kewangan dan sebagainya, maka kita kena jumpa bos kita, kita cerita masalah itu kita nak mendekatkan diri kepada bos itu. Bos itu akan selesaikan masalah kita, bagi duit dan sebagainya. Apatah lagi kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia membantu kita untuk menyelesaikan, sangat mudah untuk Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan permasalahan yang kita lalui. Itulah kurban. Jadi ada masalah, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tingkatkan amalan. Dan amalan yang kita buat, kita kena ada satu amalan yang tak ramai orang buat. Apakah maksud amalan yang tak ramai orang buat? Maksudnya adalah kalaulah orang tu tidur malam, kita berjaga malam, kita tahajud. Itu maksud amalan yang orang ramai tak buat. Orang tidur malam, kita tak tidur malam, kita tahajud. Orang tak berpuasa siang, puasa sunat, maksudnya dia makan, kita puasa. Orang puasa Isnin Khamis, kita buat lebih lagi. Isnin Khamis, lepas tu puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Bid, itu. Dan lebihnya lagi puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud, selang sehari, makan sehari, buka sehari. Ini yang amalan yang tak ramai orang buat, Qiyamul Lail dan sebagainya. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar alaihissalam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala, dia Qiyamul Lail dia waktu bila? Dia Qiyamul Lail dia sebelum dia tidur, maksudnya selepas Isyak. Dia ambil rukhsah, keringanan sedikit. Ini kalau kita tak mampu, kita buat selepas Isyak, sebelum kita tidur ataupun sebelum kita tidur lah. Tapi Sayyidina Umar, dia ambil azimah, bersusah payah. Dia ambil Qiyamul Lail tu waktu 1/3 malam tu, 1/3 akhir malam tu. Ini azimah, bersusah payah, maksudnya azimah Sayyidina Umar. Maka kalau tak mampu nak buat 1/3 akhir malam itu, sebelum subuh dan sebagainya, kita buat sebelum tidur, tak ada masalah. Yang penting hidupkan malam. Sebab siang ni tempat orang sibuk. Baik. Kemudian dialog yang seterusnya, dialog setelah mana salah seorang diterima korbannya, apakah yang tak dikorban, apakah ayat dialog yang tidak diterima korban itu? La'aqtulannak, aku akan bunuh kau. Sebab itulah asalnya anggota hasad dengkinya adalah hati saja, adalah hati. Tapi dia akan menghasilkan dia akan menggunakan anggota-anggota lain. Setelah dibisik oleh syaitan, iblis, la'aqtulannak, maka dia menggunakan lidah dia, untuk anggota lidah, untuk mengatakan aku akan bunuh kau, aku akan bunuh kau, sebab rasa dengki saja. Sepatutnya apabila kawan kita dapat nikmat, apakah yang kita kena ucapkan? Sepatutnya kena ucapkan tahniah lah. Kita kena ucapkan tahniah, tahniah terbaik, supaya jadi contoh. Tapi orang yang hasad ni, orang yang tak beriman, kurang imannya, dia akan rasa dengki, aku akan bunuh kau. Ini ayat yang ekstrim lah, kan. Sebab itulah kita kena cinta orang soleh, sayang orang soleh. Tabiat manusia ataupun refleksi iman kita, suka orang yang buat kebaikan. Tanda iman kita berfungsi dengan baik. Kita nampak orang baik, kita suka orang buat baik. Kalau kita nampak orang baik,
kita makin benci, itu tanda iman kita rosak. Kan? Sebab itulah ada syair Arab yang mengatakan sesungguhnya mengikuti orang yang berjaya merupakan sebuah kejayaan, merupakan sebuah kejayaan. Walaupun kita tak berjaya lagi, tapi kita ikut orang yang baik, orang yang soleh, maka ia adalah satu kejayaan. Walaupun kita punya amal ibadat tak betul lagi, ada lompong-lompongnya lagi kan. Dan mencintai dan mengingati orang yang berbuat kebaikan. Mencintai dan mengingati orang yang berbuat kebaikan. Mengingati ni bukan sekadar aku cerita kau, tapi dia tidak meniru. Ni tidak. Mengingati yang sepatutnya adalah kita cinta dia, kita ingat dia, kita tiru apa yang dia laksanakan dari sudut amal kebaikan. Sebab itulah kita cinta dan sayang Nabi Muhammad SAW, maka kita kena ikut apa yang Nabi perintahkan. Bukan sekadar cinta kosong-kosong saja, tapi kita tahu apakah amalan Nabi ataupun sifat Nabi yang kita boleh tiru. Sifat Nabi yang Nabi orang Arab kita tak boleh tiru, tapi sifat Nabi yang kita boleh tiru, contohnya kesungguhan para Nabi berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baiknya Nabi bersama para sahabat. Ini kita boleh tiru. Nabi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi seorang yang sabar. Maka ini sifat-sifat yang kita boleh tiru. Ini yang terhakis pada umat hari ini lah. Sebab itulah orang soleh ni dia jadi pelindung, penolong, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Wali kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Penolong, pendukung, pembantu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan orang yang beriman. Sebab itulah keluarlah konsep al-mualah, saling membela antara satu sama lain. Dan dalam doa kunut pun kita ada meminta supaya supaya Allah menjadi wali kita. Supaya Allah menjadi wali kita. Macam mana? Allah SWT lupa. Allahumma ni fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani fi man tawallai. Jadilah penolong aku, seperti mana kamu menolong orang lain kan. Jadi kita kena membela agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membela kita. Inilah konsep al-mualah, disaling. Ini yang kita minta lah untuk jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beriman ataupun mencintai orang yang soleh adalah sangat dituntut oleh Islam. Sebab apa? Sebab orang yang soleh ni dia setia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Dan bersabarlah wahai kamu duduk bersama orang yang sentiasa menyuruh Tuhannya pada waktu pagi dan petang, yang semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah menegur Nabi supaya menghargai orang sekeliling, orang ahlinya sendiri, orang Islam. Orang yang datang tu orang yang buta, tapi kau kena hargai mereka. Sebab apa? Sebab dia setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu cinta orang soleh lah, al-aqtulannak tadi. Sepatutnya kita kena sayang orang soleh, bukan kita nak bunuh dia, bukan kita membencinya kan. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, setelah dialog daripada
sahabatnya, saudaranya yang ingin membunuhnya, apakah respon yang orang yang beriman itu? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini uslub supaya sahabatnya, saudaranya tenang, supaya tenang, tidak beremosi, supaya Allah terima amalan seorang hamba sebab dia bertakwa. Dia buat dengan bersungguh-sungguh, dia korbankan sesuatu mungkin dengan kesungguhan dia. Sebab orang yang bertakwa ni dia mesti ada sifat taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedia hari kematian, seperti mana yang diberitahu oleh Sayyidina Ali tentang takwa. Al-amalu bitanzil, al-khawfu minal jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang telah diturunkan. Jangan selektif pilih ayat yang ni saja, buang ayat yang ni. Jangan selektif, jangan sekular. Wa ridha bil qalil, redha walaupun sedikit. Ada sifat qanaah, jangan kedekut, bantu yang lain. Dan isti'dadul yaumir rahil, dan bersedia untuk menemui hari kematian bila-bila masa sahaja. Kita tak tahu bila kita mati betul. Maka ini sifat takwa. Dia sifat takwa ni adalah hati-hati. Baik, sebab itulah dalam seorang sahabat Abu Darda menyebut, kalaulah aku yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menerima satu solat aku sahaja, satu solat, bukan 2 solat, 3 solat. Kalaulah Allah tahu Allah terima, kalaulah aku tahu Allah terima solat, satu solat aku lebih hal ini lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Hal ini lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Bermaksud benda lain dunia ni semua dia tak pentingkan. Sebab apa? Sebab Allah terima solat dia, dan kita pun tidak tahu sama ada amal ibadat kita diterima ataupun tidak. Sebab itulah asas tarbiyah yang paling penting adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Darda menyebutkan sebab apa dia kata gitu. Sebab apa? Sebab dia terkesan dengan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah menerima amalan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat. Sebab orang takwa ni Allah tidak melihat luarannya. Seperti mana hadis riwayat Muslim, daripada Abu Hurairah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah SAW menyebut Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk luaran kamu, harta kamu sahaja, tetapi Allah melihat apa yang dia ada dalam hati kamu dan apa yang kamu laksanakan. Sebab itulah dalam banyak kitab-kitab hadis dimulakan dengan babul ikhlas wa tajdidun niyyah fil qawli fi jami'il qawli wal af'al, fi jami'il qawli wal af'al. Kena bab ikhlas dan tajdid niat dalam setiap perkataan dan perbuatan. Baik, itu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa lagi ayat yang orang beriman tadi tu, saudaranya yang beriman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana basitin yadiya ilaika liaqtulak. Ini ayat yang menunjukkan bahawasanya kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalaulah wahai saudaraku, kalau kau panjangkan tangan kau untuk membunuhku, ma ana basitin yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan membalasnya, aku tidak akan membunuh kamu. Dia Nabi yang saudaranya menggunakan contoh yang sangat lembut supaya sahabatnya tarik balik perkataan yang dia ucapkan tadi. Dan kenapa dia keluarkan ayat sebegitu, dan kenapa saudaranya yang beriman tidak ingin bunuh saudaranya, tak nak balas balik, tak nak balas balik. Ayat yang seterusnya,
inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang beriman, setiap kali dia kenal Tuhannya, setiap kali dia kenal Tuhannya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertambah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak buat maksiat pun dia takut, sebab dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kebanyakan kita tahu Allah Maha mendengar apa yang kita doakan, tapi Allah tidak maha, dia tidak tahu yang Allah Maha melihat apa yang dilaksanakan. Baik. Inni akhafullah rabbal alamin. Sifat takut adalah sifat orang yang bertakwa. Kemudian sahabat yang beriman tu sebut lagi, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. Sesungguhnya aku ingin kau ni bertaubat, wahai saudaraku. Inni uridu an tabu'a bi ithmi, supaya bertaubat. Sebab apa? Sebab kalau kau tak bertaubat, kau akan tanggung dosa membunuhku, bi ithmi wa ithmuka, dan dosamu yang dosa-dosa ditafsirkan ada pelbagai tafsir. Dosa membunuhku dan dosa, kenapa orang beriman ni sebut dosa membunuhku dan dosa kamu, bi ithmi wa ismuka, bi ithmi wa ithmika, bi ithmi wa ithmika. Imam Tabari menyebutkan bahawasanya bi ithmi dengan dosa sebab membunuhku, sebab kau ni membunuhku, wa ithmika sebab dosa-dosa kamu yang lalu, dosa-dosa kamu seperti dosa-dosa biasa sahaja. Fatakuna min ashabin nar. Kemudian yang sahabat yang beriman tadi tu dikata supaya dia macam memberi ancaman sedikit. Sebab apa? Kalau kau ni membunuhku, kamu akan jadi, kau ni akan jadi ashabun nar, dia akan jadi penghuni neraka, penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Begitulah balasan bagi orang yang zalim. Dan sebab itulah semua perkara yang berlaku dia kena terangkan dengan sebaik-baiknya. Kena terangkan dulu dengan lemah lembut dan sebagainya, supaya orang yang beremosi tu dia bersikap rasional. Dia bersikap rasional, matang, boleh berfikir betul tak apa tindakan yang aku buat. Macam Fir'aun lah. Fir'aun dia pergi serang Nabi Musa dan Bani Israel sehingga Laut Merah. Sedangkan dia boleh je hantar tenteranya pergi tangkap Nabi Musa, dan dia pun nampak yang Nabi Musa ni ada kunci tongkat ni sebab dia membelah laut. Tapi kenapa dia bersikap emosi? Dia tetap terus juga. Itu yang perangai Fir'aun lah. Dia bersikap emosi, hilang segala daya rasional. Sedangkan dia boleh je hantar pasukan dia untuk tangkap Nabi Musa AS. Kemudian wafatnya, matilah Fir'aun. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsunya membuat-buat dan dia membunuh saudaranya, dan dia menjadi orang yang rugi. Dia rugilah. Dibahaskan dia rugi sebab apa? Dia rugi sebab dia kehilangan saudaranya. Kemudian dia rugi sebab ayahnya, ibu bapanya dan keluarganya akan marah kepada dia. Kemudian dia rugi sebab kerugian ukhuwah. Dia tak ada rasa ukhuwah, hilanglah rasa ukhuwah yang dia ada kan. Bentuk-bentuk kerugian yang dia dapat, kerugian dari sudut ukhuwah. Dan yang keempat adalah kerugian dari sudut kemanusiaan yang fitrah, mawaddah, tasamuh, toleransi dan sebagainya. Dan dia juga rugi akhiratnya. Dia rugi juga akhiratnya nanti macam mana. Dan sejarah hidupnya macam mana. Sebab itulah orang yang buat
dosa ini dia akan menyesal pada pertama kali sahaja. Kalau dia menyesal betul-betul lah, dia akan rasa takut. Lepas aku buat ni, aku rasa takut. Ini yang orang yang bunuh ni tadi, pembunuh tadi. Tapi kita pun sama juga. Kadang-kadang kalau kita buat maksiat tu, kita akan rasa takut. Lepas tu hati kita akan mengajak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takutnya kadang-kadang takut pada permulaan saja. Orang yang bunuh banyak kali tu, dia takut mula-mula je. Orang yang mencuri itu dia rasa risiko yang paling besar waktu mula-mula je. Tapi kalau dia dah selalu buat, hatinya dah hitam, dia tak kisah dah takut neraka ataupun tidak. Kemudian fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa wariya sawata akhihi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah menghantar ghurab, burung gagak, untuk mengajar kepada pembunuh itu, saudaranya yang bunuh itu, cara nak mengembumikan saudaranya, sebab dia tak tahu. Sedangkan tadi dia paling kuat, dia rasa dia paling kuat, tapi Allah meletakkan kelemahan yang ada pada dirinya adalah dia rasa lemah cara nak tanam saudaranya. Sebab itulah dia jangan rasa bangga, jangan rasa kuat, jangan rasa ego. Baik. Dan di sini juga ghurab tu kita tidak tahu dia bunuh berapa orang, berapa ekor dan sebagainya. Kemudian di sini ada usul dakwah yang kita boleh tiru, kita boleh amalkan, dinamakan dakwah bil hal. Ghurab itu tidak kata kepada pembunuh itu, jangan bunuh, kamu ni jahat. Dia tidak kata, kadang-kadang kita ni suka marah orang, jangan minum berdiri, jangan keluar malam kalau perempuan. Tetapi kita tidak memberikan solusi yang sepatutnya macam mana. Tetapi ghurab ni dia sekadar tunjuk amalan ni sahaja, tunjuk bil hal, dakwah bil hal, perbuatannya. Kau kena macam ni saja, tanam, guna paruh dan sebagainya, wallahu alam. Itu yang kita kena budayakan. Kalau kita rasa kita nak tegur orang, tapi kita kena tunjukkan solusinya macam mana dan sebagainya. Itu dakwah bil hal. Ada yang dakwah dengan lisan, dakwah bil lisan, ada dakwah dengan bil kitabah, ditulis. Mana-mana wasilah dakwah semuanya baik. Tapi dakwah dengan bil hal, dengan perbuatan kita, orang melihat kita, dia terus ikut. Dan sebab itulah antara kisah lain, kisah cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain, anak kepada Sayyidina Ali. Dia menunjukkan kepada orang tua yang sedang beruduk cara yang salah. Betul? Adakah dia kata, wahai pakcik, kau ni salah buat macam ni, kau kena ni, salah, kau punya solat tak terima? Tidak, dia tidak keluarkan kata-kata gitu. Tapi Hasan dan Husain menunjukkan cara yang paling terbaik, macam mana cara dia. So pakcik tu dia akan malu, orang tua tu akan malu, orang tua akan malu. Sebab itulah apabila Imam Ghazali ada sebut, kalau orang muda lihat orang tua, dia kena rasa, orang muda tu dia kena rasa, dia ni dah tua, mesti banyak amalan yang dia buat berbanding aku yang baru muda ini. Kalau orang tua tu melihat orang yang muda, dia mesti katakan kepada dirinya, dia ni budak-muda, dia mesti dosanya sedikit berbanding aku. Barulah balance kat situ, barulah kesefahaman itu wujud. Baik. Dan orang yang bukan Islam ataupun yang bukan mukmin, dia tidak akan faham dengan membaca kitab-kitab umat Islam, tapi dia akan faham dengan meniru akhlak-akhlak dan melihat akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh umat Islam. Baik. Kemudian fa asbaha minan nadimin. Tadi dia dah rugi, kemudian dia menyesal pula. Sebab apa? Sebab dia lemah cara nak
kebumikan saudaranya. Kemudian min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh kerana itu kami tetapkan hukum kepada Bani Israel. Kenapa tiba-tiba Bani Israel? Kita kena tahu sejarah Bani Israel ni, kenapa kaitan pembunuhan dikaitkan dengan Bani Israel. Sebab kita tahu Yahudi, Bani Israel ni memang suka bunuh Nabi, bunuh orang soleh. Sebab itulah Allah letakkan Bani Israel. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Bahawasanya siapa yang bunuh seseorang tanpa sengaja ataupun dia tidak merosakkan dunia, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah bunuh semua manusia. Waman ahyaha, barang siapa yang memelihara manusia, sahabat-sahabatnya, faka'annama ahyan nasa jami'a, seakan-akan dia menghidupkan manusia keseluruhannya. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, semuanya telah datang kepada para rasul bukti-bukti penerangan yang jelas. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, tapi ramai di kalangan mereka yang melampaui batas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan kenapa kenapa ditetapkan hukum ni kepada Bani Israel juga. Sebab apa? Dia ada hubungan pembunuhan itu. Sebab mereka ni suka membunuh antara orang soleh. Dia suka bunuh orang soleh, orang baik. Sebab apa? Sebab tak ikut selera mereka. Dan syariatnya yang sama. Syariat Bani Israel dan syariat para nabi semua tidak boleh membunuh, haram membunuh. Baik. Nasihat itu saja, dan ibrah yang kita boleh ambil yang paling besar adalah sifat hasad. Hasad dengki. Sebab itulah dalam hadis Arba'in pun ada sebut, hadis yang panjang, tapi ayat yang pertama sekali, la tahasadu, kamu jangan saling dengki-mendengki. Jangan saling dengki-mendengki. Saling dengki-mendengki ni dia akan bawa kepada orang lain akan bawa kepada orang lain. Akhirnya semua akan saling berdengki antara satu sama lain. Sebab itulah sifat hasad dengki ni dia akan memakan keseluruhan amalan kita. Seperti mana yang disebutkan, al-hasadu ya'kulu hasanat, kama an-nar ya'kulul hatab. Penyakit hasadnya dia akan memakan ataupun akan memakan semua kebaikan yang kita laksanakan. Seperti mana api memamah kayu-kayu api. Ini yang kita kena tahu lah. Pokoknya kita kena sederhana. Kita kena sederhana dengan pertimbangan pesan Nabi Muhammad SAW bahawasanya semua nikmat itu ada yang hasad. Dan makin dekat kiamat, manusia makin terangsang untuk bersaing kelebihan dunia. Semakin dekatnya kiamat, kita semua nak bersaing, suka bersaing. Sebab itulah dalam surah Ad-Duha ayat 11, amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Fahaddith, nikmat yang kamu kena beritahu. Allah Subhanahu wa taala guna perkataan fahaddith, bukan fa'akhbir. Tapi kita hari ini suka sangat mungkin muhasabah untuk diri sendiri dan untuk sahabat-sahabat. Nikmat yang kita kena tunjukkan adalah nikmat Islam, bukan nikmat-nikmat yang kita dapat untuk riak, membangga-bangga. Kita dapat kereta, dapat rumah, dapat gaji yang besar, kita post dalam FB, walaupun niat dia nak inspirasi orang, asasnya nak inspirasikan orang, tapi kita ukur balik nikmat. Kita fikir balik sama ada kita boleh mengekalkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Kalaulah kita terkesan dengan pujian orang, dan orang takkan komen benda-benda yang kesat, belagaknya macam bagus, walaupun ada yang kecam tu, tapi majoritinya akan puji, tahniah,
tahniah dan sebagainya. Kalau kita mampu kekalkan keikhlasan, silakan. Tapi kalau kita warak, kita benda-benda yang selain peribadi lah, benda-benda peribadi ni tinggalkanlah, warak. Tayang makanan dan sebagainya tu tak salah, silakan. Tapi nilai balik hati kita macam mana. Dan fahadis di sini ceritakan tu maksudnya yang disyarahkan oleh asatizah antaranya, kita kena cerita kepada diri kita. Maksudnya kita kena tanya diri kita dalam hati kita, aku ni banyak baca Al-Quran, aku ni banyak mahfaz Quran, maka Allah SWT jagalah, alhamdulillah, jagalah ilmu-ilmu yang aku ada ni supaya untuk aku memanfaatkan dengan jalan yang sebaiknya. Kena tanya diri kita, fahadis. Itu masuk fahadis dan sebagainya. Baik, pokoknya kena sederhana lah. Sebab kadang-kadang nikmat yang kita tunjukkan itu ada dua situasi. Ada dua situasi. Ada orang yang membenci, belagaknya dia ni. Ada juga orang yang tak mampu tu, dia akan rasa aku pun tak cukup rezeki aku. Kadang-kadang kita tunjuk yang kita beli, tunjuk makanan ke, tunjuk kitab ke, tunjuk rak ke. Mungkin nak tunjuk tu boleh, tunjuk buku tu, tunjuk kitab ke, tunjuk rak ke, tapi tunjukkan isi dalamnya. Ceritakan fahadis di situ, ceritakan ilmu dalam kitab itu. Sebab apa? Sebab anda pernah tahu juga cerita-cerita kita beli ni. Lepas tu dia kata, sahabat Ana ni kata, aku ni, Ana ni kitab pun Ana jual sebab tak cukup duit. Itu yang kita kena jaga hati orang, common sense kat situ lah. Baik, itu terkesannya kat situ. Ala kulli hal, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dan sama-sama kita ambil pengajaran dalam penceritaan kisah dalam Al-Quran. Tidak lain tidak bukan untuk kita sama-sama mengubah menjadi lebih baik, menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafi bihadzal qadr, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.